Setiap seorang daripada kita pasti pernah diuji dengan musibah, pasti pernah diuji dengan ujian, yang mana bila mana kita diuji dengan musibah itu, kita terduduk, kita terjatuh, kita menangis, kita tercari-cari di manakah diri kita yang dulu, tercari-cari di manakah kekuatan kita yang dulu, tercari-cari di manakah Allah, tercari-cari siapakah yang boleh menolong kita. Okey, apabila kita diuji, benda pertama yang kita kena buat sekali adalah redha. Redha adalah satu perkataan yang mudah untuk nak dilafazkan di bibir, tapi berat untuk kita nak amalkan, nak hayati di hati kita. Masya-Allah. Redha. Redha akan berlaku bila mana kita meyakini pada Allah bahawa setiap sesuatu yang berlaku itu ada kebaikannya. Manusia ada perancangan, tetapi kita redha dan kita yakin bahawa perancangan Allah adalah yang lebih baik. Contoh yang saya boleh bagi, katakanlah kalau ada satu family, dia baru lepas beli satu kereta yang baru, dia menggunakan semua duit simpanan dia untuk membeli kereta itu, dan diniatkan kereta itu akan digunakan untuk mencari nafkah keluarga beliau. Okey, tapi terjadi pada satu malam kereta itu telah dicuri, dan pada esoknya dia sangat sedih, dia meratapi apa yang berlaku dalam hidupnya. Okey, dia merasakan bahawa hidupnya telah habis sebab duit saving dia pun dah habis, dan dia dah tak ada cara lain lagi macam mana dia nak menjaga anak-anak dan juga isterinya. Okey, dan kita kena ingat, bila mana kita ingat perancangan Allah yang itu yang lebih terbaik, kita akan sedar bahawa Allah sedang menjaga kita. Allah sedang menjaga kita. Sebagai contoh, kemungkinan kalau kita tu masih ada dengan dia, kemungkinan esoknya ataupun hari ini dia akan bawa family dia, anak-anak dia keluar, untuk pergi beli barang-barang untuk menyambut perayaan contohnya, dan ada kemungkinan untuk dia boleh terlibat dalam kemalangan yang boleh meragut nyawa isteri dia ataupun nyawa anak-anak dia, maka tinggallah dia keserangan. Auzubillah min zalik. Allah mempunyai perancangan yang lebih baik untuk kita, dan oleh itu first step, kita kena redha dengan setiap musibah, dengan setiap ujian yang Allah bagi pada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bila mana kita ditimpa satu musibah ataupun ujian yang membuatkan kita terduduk, kita kena ingat bahawa Allah itu dekat dengan kita. Allah sangat dekat dengan kita, sangat dekat. Allah tak akan pernah berhenti untuk memandang kita selagi mana kita tidak pernah berhenti untuk mencari Allah. Allah tidak pernah akan berhenti untuk mendengar doa kita selagi mana kita tidak pernah berhenti untuk berdoa pada Allah, untuk meminta kepada Dia. Allah tidak akan pernah berhenti untuk menyebut nama kita selagi mana kita sendiri tak pernah berhenti untuk menyebut nama Allah. Teruskan. Dan 3 cara untuk buat kita rasa Allah itu dekat dengan kita, untuk buat rasa Allah itu sentiasa memandang kita, untuk buat kita rasa Allah pasti akan tolong kita. Pertama, kita kena melazimi istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim adalah satu kalimah yang sangat besar, sahabat-sahabat semua. Okey, kalau kita amalkan 100 kali sehari ke 1000 kali sehari ke, ikut kita asalkan kita istiqamah, nescaya Allah akan bantu kita untuk menyelesaikan semua masalah kita, dan Allah akan bawa segala rezeki, segala doa kita yang kita nak tu, walaupun benda tu jauh, tapi Allah akan bawa benda tu elok-elok sampai depan kita. Masya-Allah, besarnya sifat ni. Okey, dan yang kedua, kita kena sentiasa melazimi apa? Melazimi zikir ni. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan pertolongan melainkan hanya dengan pertolongan Allah. Okey, ingat, Allah akan sentiasa menolong kita. Kita tak ada daya dan upaya melainkan hanya dengan pertolongan daripada Allah. Okey, dan yang ketiga, apa yang kita kena selalu amalkan adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Allah adalah sebaik-baik pelindung. Sahabat-sahabat semua, dapat amalkan ni. Dan yang ketiga, bila mana kita dah redha dan bila mana kita dah yakin bahawa Allah tu sentiasa dekat dengan kita, yang ketiga, kita kena tukar mindset musibah kepada anugerah. Okey, kenapa dikatakan musibah itu adalah anugerah? Yang pertama, bila mana seseorang itu diuji dengan musibah, maka selama itu juga Allah akan mengampunkan dosa dia. Allahu Akbar. Astagfirullah.
Allah akan ampunkan dosa dia selagi mana ketika dalam musibah itu dia redha dan dia yakin bahawa Allah sentiasa bersama dia, maka selama itu Allah akan ampunkan dosa dia. Walaupun dosa dia setinggi gunung, walaupun dosa dia seluas lautan, Allah akan ampunkan dosa dia. Allahu Akbar. Bergembiralah. Dan yang kedua, tak cukup dengan itu, lepas Allah ampunkan dosa dia, Allah akan bagi pahala kepada dia selagi mana dia yakin pada Allah, selagi mana dia redha dengan ujian itu, Allah akan bagi pahala dia ibarat sungai yang mengalir yang tak akan pernah kering. InsyaAllah. Okey, bayangkan ketika kita diuji dengan musibah, Allah tak akan pernah berhentikan pahala kita yang mengalir kepada kita. Masya-Allah, hebat. Okey. Dan yang ketiga, apabila kita tukar musibah kepada anugerah, Allah akan makbulkan semua permintaan kita. Allah akan makbulkan semua doa kita. Sujud pada Allah, menangis pada Allah, nescaya Allah akan makbulkan semua permintaan kita. Minta pada Allah, minta pahala di setiap musibah yang kita alami ini supaya diberikan kepada mak ayah kita sama yang telah hidup ataupun yang telah meninggal. Diberikan keberkatan kepada keluarga kita. Masya-Allah, masya-Allah. Minta apa saja pada Allah, ini peluang kita. Dan yang terakhir, tidaklah Allah berikan suatu musibah ataupun ujian melainkan hanyalah untuk menjadikan itu adalah satu turning point kepada kita untuk kita berubah, untuk menjadi insan yang lebih baik. Sekian sahabat-sahabat, semua ilmu ini hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan dapat saya untuk berkongsi walaupun satu kebaikan jika tanpa daripada keizinannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.